Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب yamna'u ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu fa idza qada ahadukum nuhmatahu min wajhihi falyu'ajjil ila ahlihi. Sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Makasih kepada tuan pengurusi majlis, musi masjid, malan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa takbir masjid, sungai Pasir, seterusnya kepada tuan-tuan para pegawai masjid, yakni tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Siak dan yang seangkatan dengannya, kepada jami'il asatidzah al-muhtaramun, ustaz-ustaz, ustazah yang dihormati, dan terusnya kepada barisan kepimpinan masyarakat kampung Sungai Pasir ini, dan seterusnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita berkumpul di rumah Allah ini, dan moga-moga tepatlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah hendakkan orang itu jadi baik, maka akan Allah berikan mereka faham agama. Dan selalu saya bacakan hadis ini menjadi nada hiburan bagi saya, hadis ini untuk mereka yang menuntut ilmu, iaitu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: innallaha yu'ti dunya liman yuhibb wa man lam yuhibb. Sungguhnya Allah bagi dunia ini kepada sesiapa yang Allah suka dan kepada sesiapa yang Allah benci. Orang jahat kaya, pengkhianat kaya, orang zalim kaya, orang kafir pun kaya, orang tak pernah salat lagi kaya. Dan Allah juga berikan orang Islam, orang yang Allah suka pun ada kaya. Walakinnallaha la yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu. Dan akan tetapi Allah takkan sesekali bagi agama, Allah takkan sesekali bagi agama. Nabi bukan pembohong, tuan-tuan kena ingat. Allah takkan sesekali berikan agama illa liman yuhib, melainkan kepada orang yang Allah sayang sahaja. Maka jelas pada malam ini orang kampung Sirih, kampung Pasir, ya, yang mana malam ini dia berikan kebaikan oleh Allah, iaitu dengan mereka ini diberikan kefahaman agama. Sebab itu ibu kepada
Ibnu Abbas radhiyallahu an, bila Ibnu Abbas dilahirkan oleh ibunya, merangkap ibu saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawanya Ibnu Abbas ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi doa tuan-tuan? Tuan-tuan kalau jumpa anak orang doa ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Boleh baca? Allahumma faqihhu fid din. Tak boleh baca. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Kalau depan kita budak tu kita pegang Allahumma dika, ya Allah berilah hidayat kepada kamu, Allah berilah hidayat, Allahumma hdihi, ya, minta maaf ya, Allahumma hdihi, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sunnah Nabi baca doa tu. Mana-mana Nabi dibawa anak-anak, maka Ibnu Abbas diriwayatkan dalam keadaan dia ni kaya raya. Ibnu Abbas meninggalkan harta yang banyak, diriwayatkan umurnya panjang sepanjang-panjangnya, dan dia merupakan mufassir ayat-ayat Allah yang hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana keberkatan seorang yang dikatakan muallimun kabir, ala wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tuan-tuan sekalian, itu doa kita kena baca dekat anak-anak. Mari-mari itu baca. Tak reti baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ya Allah, bagilah budak ni cerdik, bagilah budak ni pandai, ya. Ya Allah, bagilah budak ni jadi orang yang baik-baik, cerdik, pandai dan jadi baik-baik. Ya Allah, berilah petunjuk ke budak ni jalan yang baik. Itu doa kita. Ini doa tak apa-apa, tak doa. Dibubuh anak dalam buayan, cara berendui, cara mengenjut, itulah kerjanya. Tuan-tuan, kerana masyarakat jahil dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan kena ingat. Dan alhamdulillah pada malam ini saya cukup terharulah, kerana orang lelaki tinggal sikit, orang perempuan banyak. Ya, walaupun kapek ni tak ada, diletaknya lebih belah sana. Perempuan makin beranjak ramai tuan-tuan sekalian. Ni sejarah, tak pernah tengok anak murid duduk sebelah-sebelah dalam dewan dia, tapi masjid tak pernah orang buat macam ni. Jadi alhamdulillah semangat nak nonton ilmu, ya, ataupun nak tengok aku, dua tu je. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Numai John, Tok Imam kata belah lemu 4 ekor. Tok Imam pula orang belah sik tu. Ya, Tok Imam kata aku belah lemu 4 ekor habis gitu. Orang makan habis, tak ada aku makan lagi gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, tak apalah habis tak habis memapuh gilah tuan-tuan. Demo makan nak mari makan, ini ceramah gebih tengok muka aku. Itu je tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian datang dalam Facebook, ya, kelab peminat-peminat Ustaz Aslin. Ya, hebahkan Ustaz Aslin. Jom, ayo bro, Ustaz Aslin di sungai apa ni? Sungai Pasiak. Di Sungai Pasiak. Okey, mantap babe. Macam-macam tuan-tuan. Ya, kawan bagi tahu. Patut malam ni UNIC datang wakil seorang nak lancarkan album baru saya, iaitu yang bertajuk Zikir Zindagi. Ya, Zikir Zindagi. Ya, mudah bunyi. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tapi sayang, dia orang tak sempat sampai. InsyaAllah nak dapatkan CD tersebut, dapatkan malam besok di Masjid At-Taqwa Bertam Indah. Pastikan di sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila kita sebut tentang, saya pun tak sangka pula ada tajuk malam ini, tajuk haji. Saya duduk jadi macam angau sikit, sebab kami ni penceramah-penceramah bebas ni jarang bagi tajuk. Asalkan hang dapat mic, hang bubuh mana hang ingat.
Ni duk bawa laptop semua pasal tak ingat al-ilmu fil kitab. Bukan ilmu fil sudur, ini al-ilmu fil laptop. Dan ni al-ilmu fil laptop. Ya, dia kalau tidak meletup lepas ni. Tuan-tuan sekalian, saya baca ayat tadi, iaitu antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, iaitu faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang sesiapa yang difardukan ke atasnya haji, makna ada rezeki dia dapat haji. Tuan-tuan, kita nak ambil cerita ayat yang bawah sekali. Faman farada fihinnal hajj, sesiapa yang telah diibadat hajikan ke atas dirinya, maknanya tabung haji panggil dia kepada Puan Siti Kalsum bin Kamarudin, anda terpilih pada sesi 1434 ini untuk melaksanakan ibadat haji. Maka Puan Siti Kalsum pun keluar ayat mata teriak, Bang Mat, oi Bang Mat. Laki duduk tengah duduk menajak rumput di depan. Tuan-tuan sekalian, pasal apa ni? Cik dah dapat pi dah. Lepas tu Bang Mat tanya, habis aku? Tak tahu, tunggu surat lepas ni ikut. Maka Abang Mat pun tunggulah sebab bini akan pergi meninggalkan Abang Mat. Tuan-tuan, Abang Mat potong rumput pun tak butuh, kerana tunggu surat tabung haji haram tak sampai-sampai. Sambil duduk buka celepah cap nanah, duk gulung rokok daun, duk merungut seorang-seorang. Dia kata, pak tabung haji ni pihak tak kat situ seorang siapa? Ku haram tak dapat lagi. Ni ku duk pening pala kan Siti pergi seorang, ku tinggal seorang-seorang nak makan kopi macam mana? Tuan-tuan, maka Pak Mat pun jadi gila sawan waktu tu, tuan-tuan. Tiba-tiba minggu depan datang motor tent. Pak Mat surat. Pak Mat pun celapak tinggal tajak, tinggal habis kasut-kasut tinggi dia, pergi ambil surat kat posmen. Tengok surat muka depan tulis TH tabung haji. Dia buka-buka, tuan-tuan, tengok ada kata Siti, oi ku lagi juga. Oh tuan-tuan, nak berak tak jadi, nak kencing tak keluar. Kenapa tuan-tuan? Kerana seronok dapat pergi haji. Tuan-tuan, subhanallah. My wife, isteri saya 2011. Tahun lepas saya tak dapat pergi, ada masalah sikit. 3 tahun saya pergi, 9, 10, 11, 12 tak berjaya. 2011 saya buat rumah saya. Rumah saya menangis terresak-resak. Naik kapal terbang kena kepala batas waktu ni, dekat ni apa nama, kepala batas apa tu, kapal terbang tu balik pulau apa nama, Bayan melepas, di Bayan lepas. Ya, naik bah orang duk lambai tangan kan, kat Bayan lepas tu kan, orang di kedai-kedai lambai. Dia buat syarat, mana dengar kita duduk dalam bah tutup macam orang bisu kan. Kita pun okay, insya-Allah macam India pula. Tuan-tuan, saya suka kau ni. Dia jangan gelak lebih, kan segan ustaz. Tuan-tuan bos sekalian, ya, kenapa rumah duk teriak? Pasal apa teriak? Tanya anak-anak ke? Anak kami ramai 7 orang. Yang kecil waktu tu baru setahun. Gelupoklah budak tu macam kena sawan. Tuan-tuan, mama belah buat tak tahu. Tuan-tuan bos sekalian, ya, waktu itu kata orang tua-tua khurafat, bila dia keluar jangan pandang belakang, bohong nak mampu. Aku mangkuk ayun betul orang tua ni. Ya, mu jangan dok gigih lalu, jangan dok pandang belakang langsung. Jenuh duk kat baling bunyi macam tu. Tuan-tuan bos sekalian, tak pandang lu duk kerah tengkok bini, kata buat apa tak pandang, tu mengaruk je. Saya kata Datuk Harundin dah sebut dalam buku dia, ya, antara bid'ah khurafat, keluar rumah nak pi Mekah tengok belakang, jenuh. Memanglah sebab tu David Teo pergi buat filem Jangan Pandang Belakang. Duk dengar fatwa kita, dia kaya raya kapiak, tuan-tuan. Ini nak cerita muslimin semua sekalian, seronok. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajja wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam suratul Baqarah ayat ke-197. Maka barang siapa telah difardukan kerja ibadah haji dia, maka dia, tuan-tuan, kena jaga benda, tuan-tuan, untuk memantapkan ibadah haji dia. Bukan di waktu haji, sebelum pergi dah ada perubahan dah.
ni bibu kena ingat. InsyaAllah tadi ada motivasi kan, ada haji, besok ada lagi. Saya ni tak nak cerita bab hukum. Saya bukan cerita hukum. Tuan-tuan besok tanyalah bab hukum ni. Kan tanya aku pula bulu rambut cabut 3 macam mana bayar. Jenuh selok pula aku laptop ni. Tuan, ni makcik ni mula ni ustaz. Pasal apa? Makcik nak tanya sikit. Ni orang belah apa ni? Belah-belah semak apa ni? Bukan Sungai Petani. Ni apa nama dekat-dekat sini lah. Ya. Belah tu biak. Jenis biak tu dia tu biak. Tuan, ni makcik ni masuk duk tawah, makcik duk rasa kentut keluar kok depan. Aku kata pula dah kentut keluar kok depan, aku confused. Ni kata tu kentut ke depan, duk berdua aku macam mana kentut depan. Mungkin pungkuk pakcik beralih kot. Tuan, mungkin pungkuk makcik beralih. Duk ustaz ni kelola, orang tanya lok-lak jawab. Tahu pula marah ke aku pun nak jawab payah kan tuan. Dia kata dak, dia rasa berangin depan. Dia kata tuan-tuan dah lah janda pula tu kan. Duk berangin selalu. Dia berjadi cepui. Dia beritahu bila makcik dia angkat je cepui keluar angin. Bila angkat cepui keluar angin. Dia kata pemenatang tu bos straw ke dalam tu. Tuan-tuan sekalian, rupa rojok-rojok tuan-tuan rojok memang ada orang perempuan ada juga kentut ke depan. Tuan-tuan rupa-rupa yang apa kena ingat baik-baik, gelak-gelak juga. Dah buat tak ketahuan, dapat laki bengong. Tuan-tuan, laki bengong tuan-tuan. Dia al-tawah ni dah, dia kata tawah tu kalau kentut batal ke, dah jenuh kita dah. Orang dah ajak lama, tabung haji ajak dah. Tok-tok guru munazzam yang ada undang-undang mengajak orang tuan. Kentut waktu tawah batal. Tapi kalau sa'i tak apa. Hang start pada Bukit Safa pergi Marwah hang kentut sampai habis tak apa. Tak ada orang Jawa ngomong orang apa-apa. Orang Jawa ngomong orang apa-apa kentut kau, orang kentut, orang apa-apa. Makna kentut. Tapi kalau tawaf jangan terpelanting tok arah belakang. Tuan-tuan nak cerita tuan, kemantapan haji nak cerita apa dia? Yang pertamanya ialah ilmu. Tu je. Nak mantap haji kena tuntut ilmu banyak-banyak. Ni dah habis 13 siri tuan. Dah habis 13 siri. Jangan pandai kata dah halim. Pi pula hak tabung haji buat kat masjid-masjid daerah tu. Pi belajar. Nak belajar kena bayar pula tak. Dah lah bayar kat masjid Sungai Pasiak ni pun dah berapa ratus dah dah ni semua. Tuan-tuan, pi kena 200 bayar. Nak bayar kat cikgu mengajar, dia pun nak minta kedarah juga. Tuan-tuan kedeku nak mampu. Pi berapa bayar? RM70 lah satu siri semua sekali. Bayar. Kena takrir. Al-ilmu bit-takrir. Ilmu ni kena ulang. Ilmu ni kena ulang. Tambah-tambah technical error banyak sangat. Ilmu dia kena ulang. Tambah-tambah haji kena rajin belajar. Kenapa dia? Nak memantapkan haji itu yang pertama syarat. Jangan pergi bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Tu pipi sana tu pakai ikut orang. Nak kita bawa orang besar-besar kadang-kadang dia bukan nak pi sangat tapi member dia pi. Datuk, ya, saya ni nak pergi haji minggu depan. Awak nak ikut tak Iya ke? Seronok juga ya pergi haji. Awak dah daftar? Saya bukan dah daftar, dah boleh pergi pun. Kalau Datuk nak, boleh sekirakan. Baiklah, berapa bayaran? Tak mahal Datuk, 87,000 seorang. Iyalah, nanti aku kirimkan cek dekat awak, ya. Pipi haram tak tahu ilmu. Panggil ustaz mengajar. Sehari mana cukup. Ni kami duk kena jadi mangkuk ayun. Kita dah mengajar dia. Kita dah mengajar dia. Baik mengajar orang tanya rebutan. Baik. Kita duk ceramah duk ambil SMS. Dah orang sibuk. Masa bila nak dapat ilmu bitadqiq, nak dapat ilmu mendalam macam mana? Tok guru pergi rumah dia tuan-tuan. Orang kalau panggil tok guru pergi rumah mengajar ni, adoi. Anas Imam Malik kata dekat Gabenong, wahai Gabenong, kalau kamu nak belajar, jangan kamu kena keluar istana. Bukan aku yang menghadap istana. Subhanallah. Gabenong nak bagi bayar mahal dekat dia, mai lah aku tak dan ni. Tak dan ilmu hang kena mai jumpa aku. Anas Imam Malik bin Al botakkan kepala anak Gubernur Syam.
Kerana ponten mengaji. Anak orang kaya tuan-tuan mengaji manja lebih. Ni adik-adik ingat jangan mengaji manja. Mengaji nak duit mahal, nak banyak, nak baju tak boleh, nak beli hak jenis murah-murah, nak beli mahal. Kasut tu tak main lah, kasut zongdong. Nak pakai kasut bata, kasut batu. Tuan-tuan, yalah tapi jangan hak murah sangat. Budak tu bersih mesti koyak. Tuan-tuan, asyik perak koyak. Hak tu bapak mangkuk, kedekut nak mampus namanya. Tuan-tuan sekalian, ilmu ni kena belajar, kena dengan telus. Ilmu ni syarat dia. Ya, ada orang tuan-tuan jenis main ikut orang. Siapa buat amal ibadat main ikut, na'udzubillah lah. Tapi kalau kena, alhamdulillah. Batu Imam Ghazali berani bercakap, orang yang beramal tanpa ilmu itu ibarat orang apa? Orang gila, gaya gila, alik lah, gila. Orang yang ada ilmu tak beramal sia-sia. Pipi pakai ikut orang. Orang labbaik Allah, dia labbaik. Labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah, syarika lak labbaik. Kadang-kadang sebut tak betul. Orang labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Dia labbaik kadang-kadang labbaik. Memang balik tak mabrur lah, jadi makburu jadinya. Tuan-tuan, labbaik kadang-kadang labbaik. Faham? Terkejut betul. Apa pak cakap? Yang pentingnya talbiyah udah, kata dia. Tuan-tuan, tu je nak duduk komplain dekat tiang jahil ni. Dia gatal nak pergi haji juga, nak tunjuk korang nak dapat title haji. Hei, siapa yang pergi haji nak dapat title haji tu kurang hajat punya hamba Allah. Jangan minta saham daripada Allah, because haji itu adalah your responsibility. If you have a lot of money, you have an energy, you have a power, jangan harap apa-apa daripada Allah, because ini tanggungjawab kita. Rukun iman, rukun Islam yang kelima. Duduk dekat sa'i, duduk dekat safa, duduk dekat apa nama ni, dekat tiang hijau. Orang kata cik pakcik, kalau apa nama tuan, kalau dah habis cepat duduk kat tiang takut sesat, ramai orang ni, maka tak apa, saya tunggu duduk dekat tiang. Dia lenguh tuan-tuan, letih peluh cerau tuan-tuan, bulu rumah kat bau penuh. Tuan-tuan tengok antara dekat zoo dengan dia tu lebih kurang. Bulu rumah penuh tuan-tuan, dah ada terlalu tutup. Orang buat itibak ni 3 kali tawaf sahaja. Dia pergi bantai 4 tawaf, 5 tawaf, 6 tawaf. Dia tak itibak, dia itibak juga. Itibak ni sunat 3 kali je. Siapa kata itibak sampai 7? Sampai ke sa'i pun itibak. Siapa mengajak dah ni? Bagi tahu kat ustaz tu. So refer bagi elok sikit. Tuan-tuan, ni tabung haji pun bagi tahu, tapi jenis ikut kepala tengkorak dia. Ilmu benda-benda yang bukan sunnah Nabi SAW. Kenapa dia? Mengaji bukan tak habis. Bohong main mengaji jenis tak mengaji. Kenapa dia? Kalau tak attendant mungkin dia akan kena buang dan sebagainya. Tuan-tuan tengok, main mengaji bukan niat benda-benda dunia. Tuan-tuan buat sekalian, pergi haji pun nak dapat title haji dan sebagainya, tak boleh. Sebab haji ni bukan title. Lepas tu saya orang tak berbuh haji Haslim pun biar pergi lah. Allah tahu tuan-tuan buat sekalian, weh orang tak berbuh haji marah, telefon tengok banner, kenapa tak berbuh nama saya haji? Saya dah haji tahu. Tuan-tuan buat sekalian, kawan saya pergi haji muda tuan-tuan, orang tulis haji sekian-sekian, orang tak pernah tengok muka dia. Ganti saya pergi ceramah tuan-tuan buat sekalian, nak kata tuan haji, ustaz haji. Tuan-tuan, dia pun pergi ceramah. Nak ceritanya, nak bagi tahu, dia ingat saya yang pergi ceramah, yang pok-pok pergi telefon orang lain, yang panggil orang lain, yang jemput orang lain. Bila dia balik, dia kata apa? Ya, dia kata orang yang ceramah tadi ni sebiji macam tuan haji, kata dia. Tuan nampak tak? Sampai keliru dah. Ya, haji ni muda sangat pergi ceramah, tak kenal mana tu haji dan bukan haji. Kerana orang kita ni kalau pergi haji, pergi tukar alamat, tukar nama, mesti nak pergi buh haji. Tak payahlah tuan-tuan, tak dapat pahala pun pergi buh haji Haslim bin Bahrin depan tu. Tak bagi tahu 1000 kali pergi pun Allah tak heran. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Ingat ibu-ibu yang nak pergi haji tahun ni, insya-Allah. Insya-Allah umur kita panjang, kita jumpa kat Mekah. Doakan saya pun pergi sekali, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, rehat dekat tiang hijau tadi ni. Rehat kat tiang hijau, maka dia pun duduk merongok seorang-seorang.
Ada seorang hamba Allah budak muda duduk ingat sekali. Saya ni tengok orang-orang Arab ini kedekut betul. Pasal apa lah budak-budak tengok pasal apa? Kerajaan Arab ni nampaknya kedekut. Sepatutnya tawaf ni dibuatlah eskalator. Tak eskalator, tangga je dah pusing 3 you. Kita duduk je. Tuan-tuan, taklah penat sangat kita buat haji, kan cepat habis. Kawan ni kata apa? Kalau saya, tuan, tak perlu buat eskalator. Kalau boleh, biarlah Kaabah tu berpusing sendiri. Makna dia tu, dia gitu je, langsung tak berak, duduk kat tiang tu seorang-seorang. Tuan-tuan, manusia sampai macam tu, dia tak tahu apa makna tawaf, tuan-tuan. Siapa pergi haji tak tahu apa makna tawaf, masalah ilmu dia, tuan-tuan. Siapa pergi haji tak tahu apa makna sa'i baina Safa wal Marwah, masalah ilmu dia, tuan-tuan bos sekalian. Siapa tak tahu tentang Arafah, maka masalah ilmu dia, tuan-tuan. Siapa tak tahu apa makna jamarat, ma hiyal jamarat al-ula wal wusta was-sughra atau jamadil kubra, wusta dan juga al-sughra, tak tahu why, sabab musabab adanya tentang jamarat tersebut. Kita tak tahu, ada masalah ilmu, tuan-tuan. Sebab tu nak memantapkan haji, mestilah kenalah pelajari ilmu yang sebanyak mungkin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu ni pun penting. Jangan buat benda karut marut, tuan-tuan. Ya, jangan salah faham. Saya nak bagi tahu malam ini, siapa nak pergi haji, nak pergi umrah, pastikan dia mesti bertaubat sebelum dia pijak tanah suci. Ramai orang cuba nak mula taubat di tanah suci, tak boleh terima, tuan-tuan. Ghair ma'qul. Taubat ini hari-hari kita kena bertaubat. Jangan salah faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak dapat mabrur haji, biarlah kalau boleh sebelum kita melaksanakan ibadat, kita dah mabrur dalam 5-6 hari sebelum kita pergi haji. Ini ilmu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita kena ingat. Ya, malam ni masalah ilmu very very important things. Cukup penting muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sampai peringkat dekat Arafah Sepi tahun 2009, hujan lebat. Hujan lebat, sejarah hujan lebat. Habis kasut ke apa mau pakai hilang habis. Selipar, kita buat kasut lah, selipar lah. Orang Kedah semua ada panggil kasut. Selipar kasut, kasut pun kasut. Nak mana kasut pun mentua daripada Kuala Lumpur. Kasut, bila pula bapak pakai kasut? Kasut je pun pula. Macam orang kita utara lah, roti pun roti, biskut pun roti. Ya tak? Mai makan roti, mai menyorok roti, semangat nanti roti, rupanya biskut. Tuan-tuan, ni contohlah. Maka hujan lebat, kami sampai dekat Maghrib. Saya sebagai kepala, tolonglah ikat. Kan dekat padang Arafah kan, dia bukan macam Mina bumbung cantik. Arafah ni jenis apa, kain ni kan. Siapa pernah pergi umrah haji tengok kain biasa je, jenis bumbung kain ni, bukan jenis apa nama ni, fireproof, jenis lawan bakar, lawan api. Hujan malam tu, tuan-tuan, nyamuk, la ilaha illallah. Aku tak pernah jumpa lebih banyak nyamuk pada jemaah haji. Kemah kami tu, buka lampu tu nampak nyamuk punya banyak. Tuan-tuan bayangkan, dah lah letih, nak tidur pula nyamuk banyak. Mai hak tak mengaji, tuan-tuan, duk mai tanya, Ustaz kata saya pergi katuk nyamuk 6 ekor. Ni nak kena bayar dam ni. Kita ada baru nak lena, dia mai gerak kita. Hatiku sungguh sakit waktu itu. Aku rasa macam nak penampar saja dia ni. Dalam bahasa kasar lah, tidaklah begitu. Tuan-tuan mak sekalian, Ustaz, saya tampak nyamuk ni 6 ekor ni, dam. Saya geram. Kena dam. Siapa tampak nyamuk 6 ekor, 1 cawan aiskrim.
Siapa tampak 2 ekor semangkuk aiskrim, faham? Saya lawak. Dia percaya pula tuan-tuan. Yang cakap ni ustaz tuan-tuan. Ini aku pun silap juga duk berlawak tengah padang Arafah. Tuan-tuan balik sana dia beli semangkuk betul. Jenis mata kedarah aiskrim. Dia bawa 10 tuan-tuan. Hak jenis dia kata jenis jenis cawan tu. Dia kata jenis cawan tak ada dah ustaz, dah habis. Yang ada jenis ni je lah. 10 makan kat kita. Jenis tonyoh dengan telinga-telinga boleh makan aiskrim. Tekan tadi keluar kau ni. Tuan-tuan, kata-kata melawak je makcik, tapi ada kemah tuan-tuan. Pernah melawak juga. Siapa-siapa batuk pergi beli aiskrim, hilang batuk. Itu saya lawak sungguh tuan-tuan. Pergi beli aiskrim, dia batuk. Bisin ya Allah. Orang Malaysia yang paling banyak batuk. Saya nak bagi petua malam ni macam mana nak sampai sana jangan batuk. Ni pastikan jangan ke mana-mana selepas ni. Kalau orang tunggu nak dapat apa nama tu hamper dak, lepas nak bagi tahu macam mana tak nak bagi batuk bila sampai. Ini ikhtiari. Kalau saya terlupa, pengurusi tolong tegur. Saya bagi tahu insya-Allah. Ni pun tok guru bagi tahu saya. Tuan-tuan, apa sebut tadi ni? Apa? Dah bukan sebelum basuh batuk tu. Aduh lupa dah. Nyamuk banyak tuan-tuan. Ya, nyamuk banyak ada no, petua betul, petua batuk. Dah batuk saya melawak. Ish batuklah kau ni. Pi beli aiskrim tu, pi pakat makan. Laki bini dengan batuk. Apa tak batuknya? Tak ambil bilik sebilik. Bini tingkat 7, laki tingkat 5. Dah batuk. Gitu je. Dia main-main batuk. No, lepas haji baru dapat bilik berkat. Tuan-tuan duk kepala otak dengan aku tuan-tuan. Batuk, balik haji batuk. Pi lawak tuan-tuan. Alhamdulillah lawak ustaz masin mulut doa kot. Balik-balik tu, alhamdulillah lah ustaz. Lega batuk kami. Ngaku aku pun pergi makan aiskrim tu juga. Ya, rupanya aiskrim ni baik untuk batuk. Jangan air batu tu, aiskrim dia makan tu telan lelok turun habis habuk. Tuan-tuan, ya, betul dia nak bagi tak batuk, ikhtiari. Ikhtiar ya, jangan siapa-siapa pipi tak hilang batuk mohong tak tu. Majuh belah Kuala Lumpur ceramah dak bohong ke orang. Duk kata kat aku belah kat Mekah, hampa haram tak dapat pahala, hampa baik sikit dengan aku. Tuan-tuan, cara dia mana? Sampai Mekah jangan makan apa benda sekalipun. Sampai Mekah pergi beli buah dulu. Beli buah dulu. Apa buah jenis binatang buah hampa belilah. Hampa makanlah buah dulu sampai kenyang. Atau kalau tak kenyang pun yang penting makan buah. Maka insya-Allah tok guru saya kata dia pun bekas hakim negeri Selangor dulu, duduk di sana lama. Makan buah ini boleh mengelakkan daripada batuk. Tuan-tuan pergilah di Mekah. Orang yang paling banyak batuk orang Melayu. Tengok. Apa tidak yang pi umur 60 tahun ni kerajaan kata kita nak utamakan orang tua-tua. Baguslah. Yang orang tua-tua nama gatal tua-tua pun nak pi. Yang kita muda-muda tak boleh pi. Ni contoh pakak duk marah pula dah kat kerajaan kerana bagi orang tua-tua. Orang berumur antibodinya kurang. Tuan-tuan, bila pi sana dekat masjid, orang paling banyak batuk orang kita. Termasuklah orang sebelah saya ni pengusi serupa je. Apa kurangnya orang belakang lagi teruk. Sampai yang kedua, orang Melayu cukup malas nak jaga keselamatan, kesihatan. Bukan masa ihram, dak masa lepas habis haji tu hang pakailah. Ni apa teropong mana-mana. Mas ni teropong tang ni. Pakai duk batuk. Payah kata dia nak sujud. Sujud bukan kena mulut. Sujud hidungnya, hambuh kat mulut, tutup lebih kurang, hang semayang lah. Menyebabkan dia ni orang bagi tahu, doktor tabung haji bagi tahu pakai cik, nanti jangkit orang lain. Tapi ilmunya tak ada tuan-tuan. Ilmunya tak ada. Orang tak ada ilmu ni atau tak suka ilmu ni, orang sombong dengan Allah. Doktor bagi nasihat. Kena pakai mask ini, kena pakai topeng ni. Kalau ihram masalah timur khilaf tak payah pakai. Pakai lepas haji misalan, atau lepas tahallul awal pakai. Kerana musim tu musim memang batuk. Sebab suasana ramai juta orang datang.
penyakit pun macam-macam. Dia tak pakai, dia action. Bila action tuan-tuan, dia batuk. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, di Mekah kita tak bersangka buruk. Jangan sangka buruk, jangan jadi macam orang Sabak bernam. Dia kata dia ni dulu buat maksiat banyak sangat, tapi orang ajak dia pi juga sebab dapat projek, ya, kerajaan bagi, maka dia pakat pi umrah. Pi umrah, dia kata aku takut ni, aku baca dalam buku ni, kata ni pun saya cukup geram dalam satu buku majalah kecil tu, dia suka cerita keburukan yang berlaku kat sana. Kita tak boleh buat buku cerita keburukan orang pi sana. Yang terlibat ustaz-ustaz pula. Kalau ustaz ni pun bayar takat satu kolom RM200, bukan banyak sangat pun. Hang buat macam ni duk menakutkan orang kat Mekah buat apa? Ramai orang tak naik Mekah bila baca buku tersebut. Lepas tu kita tak apa, tu cerita je, bukan semua kena. Ada ke pula? Nabi kata basyiru wala tunafiru. Basyiru wala tunafiru, bagi berita gembira, jangan menakutkan orang. Islam bukan agama menakutkan orang nak buat ibadat. Abu Lahab, Abu Jahal mampus terkejung tu, elok je, tak ada masalah. Nampak je Kaabah tawaf hari-hari. Kita sedap je buat dalam buku tuan-tuan. I very tak setuju orang buat buku macam ni. Lepas tu dia orang jumpa saya, minta maaf, saya kata salah dalam Islam. Habis ustaz tu buat melantak ke dia ustaz dia bab tu. Aku tak boleh sebab aku mengaji. Basyiru wala tunafiru, jangan bagi berita buruk dekat orang, bagi berita baik. Yang aib dirahsiakan, yang baik itu didedahkan. Itu baru betul. Cerita saya dulu jahat, saya pergi sana, saya dapat peluk Mekah, saya dapat peluk Kaabah, saya dapat cium Hajarul Aswad. Tiap-tiap kali cik pergi, cik boleh cium, cik tak tahu siapa. Satu lembaga besar, badan besar, bukan lembaga orang kulit hitam. Satu lembaga dia kata haji. Ya Allah ta'ala. Cerita kebaikan. Saya kat Malaysia, saya tak sangka. Saya hamba yang jahat, hina dina. Nak pi ni baru saya berhenti buat benda jahat. Allah bantu saya. Tu baru cerita baik. Ini cerita pok-pok dia jadi perempuan jahat, duk jadi bla tentu cerita buruk. Dia pipi dia bersangka buruk dah. Ada orang Sabak bernam, dia pipi dia, orang katakan dia hang ni kena bertobat. Hang jangan sampai tak nampak Kaabah. Hang jangan sampai tak nampak Kaabah. Memang betul tuan-tuan, dia pipi dia sangka buruk dah. Ya Allah, kalau aku tak nampak Kaabah, mati aku. Memang betul tuan-tuan, bila dia naik masuk ke Masjidil Haram, memang dia tak nampak Kaabah. Memang dia tak nampak Kaabah. Ya, orang kata tabak, orang kat tangan, apa kat siapa? Tu Kaabah. Dia kata, mana tak nampak Kaabah? Aku tak nampak Kaabah. Aku tak nampak Kaabah. Toyok, pasal apa dia ni? Kata orang buta itu Indonesia, Pak, memang enggak nampak. Sekarang kita berada di tingkat 3. Kalau mana nampak, tingkatnya di bawah. Tuan-tuan berbulu yang teriak tadi ni, memang tak nampak sebab tingkat atas mana nampak Kaabah. Dia kena pi dekat pinggang, dekat apa nama tu, dekat dinding hujung tu, dekat besi tu kan. Mutawif Indonesia tarik ya Pak, di sini Kaabah nampak kan, lagi cantik, lagi enteng, lagi mudah Pak. Di bawahnya kan berebut-rebut. Dia tengok-tengok, dia teriak terus tuan-tuan. Maknanya jahat-jahat aku pun aku nampak Kaabah. Tuan-tuan, jangan bagi tahu orang dengan cara menakutkan. Ada sahabat saya dah meninggal dunia, ghafarallahu lah. Allahumma ba'id baina khatayahu kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, dia sampai meninggal dia tak pergi. Duit dia banyak, rumahnya besar tuan-tuan. Apa projek tak masuk? Jawapannya sama aja. Saya pergi, saya takut nanti saya balik saya tak boleh buat pula benda jahat ni. Tuan-tuan, moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan, saya ni susahlah tuan. Saya ni banyak benda saya buat pelik-pelik ni tuan, tapi saya takut pergi sana nanti saya tak nampak Kaabah. Aku pelik pasal apa semua cakap macam tu? Siapa yang menggunakan skrip tersebut? Asyik-asyik tak nampak Kaabah. Pok-pok artis duk menari telanjang bulat, nampak seluar dalam dengan spender. Aduh, di manakah? Pi Mekah elok je, pi menikah kat sana terus.
duk berlakon tidur seranjang sekatil tuan-tuan, duk peluk sana peluk sini, bini orang pi Mekah elok aja. Jangan sangka buruk dengan Allah. Nanti dulu ambil. Bukan apa, takut duk. Lepas tu hantar Facebook, ustaz tengah lapar. Sebab AJK tak bagi aku makan. Dah makan kenyang tuan-tuan. Muslimin muslimat sekalian, seulang balik, kemantapan haji ialah tentang apa? Ilmu. Apa ilmu dia? Ini ayat ni. Balik baca ayat ni, buka terjemahan, buka tafsir ayat 197 Suratul Baqarah. Apa dia? Yang pertama kena ingat, ilmu yang kita nak bagi, kita memantapkan fala rafasa. Yang ni peringkat jangan kita ini melakukan perkara-perkara yang membawa kepada menaikkan nafsu syahwat. Ar-rafas. Jangan tengok orang ataupun jangan pergi dengan pasangan kita menyebabkan kadang-kadang kita ihram. Tuan-tuan, ibu-ibu, tolong ingat, tapi jangan sombong, tolong ingatkan suami. Kita bagi tahu dekat jemaah haji, siapa-siapa kalau elok seboleh-bolehnya tak payah duduk sepasangan, duduk pecah-pecah. Nih, kita bercakap, kita ni bukan ulama hebat, tu alim apa, cuma pengalaman kita. Jangan duduk sekali kalau boleh, syaitan dia uji ibu-ibu. Bila duduk dengan bini ihram ni, dah ihram dah ni, duduk dengan bini tuan-tuan, tengok tangan bini, putih pula tangan bini aku. Aku mari dulu masa pergi motor hitam, mari cerah pula, celaka sungguh tu dia. Dia pegang aja, fala rafasa. Ar-rafas ada tanda-tanda syahwat. Mabru dah longgar dah waktu itu. Setubuh takkan nak setubuh nampak terbang pula. Tuan-tuan, rafas ini benda-benda yang membawa kepada waktu itu haram. Faham haram? Kalau orang lelaki haram berzina di waktu itu, maka suami diharamkan bersetubuh. Bukan zina. Tapi bukan bermakna kalau setubuh itu adalah berzina, tak. Tapi haram, Allah laknat. Waktu itu diuji dia. Yang isteri pula tengok suami pula, macam pula laki aku hidung comel nampak. Tengok orang tu tidur, lepas tu laki dia pun tang atas bahu dia, dia pun dah datang syahwat. Fala rafasa. Ingat bang, jangan sawan babi orang tu kena terkentak dekat tingkap kaca, pecah terbang bocor, tajam dia punya kepala dia. Angkat pelan-pelan, bang, kita ni ihram bang, ihram. Siapa nak pergi haji tolong ingat kalimah saya, bang, kita ni ihram bang, jangan sebut pergi haji, bang, kita ihram pergi haji, buat haji, lepas haji lagi boleh setubuh, boleh berromantik, tak ada masalah. Tapi dah ihram tak boleh, romantik tak boleh, main taik pun tak boleh. Nampak tak? Tak boleh semua tuan. Bang, ihram bang, ihram. Sampai macam tu tuan-tuan sekalian. Sebab tu bauan-bauan perangkat tak boleh waktu ihram, tak boleh pakai wangian. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, jangan pula jadi jemaah saya pramugari bagi balsam harimau. Dia ingat itu keju. Balsam harimau tu dia bagi coklat hack, bubuh dengan balsam sekali. Orang tua ni tak tahu, dia ingat pedah. Apa tak pedahnya? Balsam cak harimau. Dia duduk nampak macam cak kapak aja. Dia cantik, dia buh dalam package cantik, bulat macam duit sekupang tu, buka aja. Dia ingat itu makanan. Yang pramugari pula buh dalam satu bakui kecil, ambil cik, ini untuk ni, dia pun tak dengar, dia pun gagal ambil. Sini gula-gula hack ataupun gula-gula yang hak 3 segi apa nama tu? Apa lupa dah ya. Ingat sekolah wayang putih, balut putih sampai keluar warna putih tu. Tuan-tuan sekalian, ambil celak makan pedas sungguh sudah. Ni nak beritahu. Ada juga orang kita kampung tuan-tuan duk bergaduh. Tengok. Laki bini bergaduh tentang kertas yang dia bagi tu. Kan kertas kecil tu. Suruh tulis mai mana, nak pergi mana, kapal terbang nombor berapa, nama siapa, pak nama apa, handuk tang mana, jantan ke betina.
Tapi dia tulis Arab dengan Inggeris je. Tak ada Melayu silap hari bulan. Kalau buat terbang Malaysia tak boleh kot. Ada jenis umrah lah berlaku. Popok dah bergaduh tulis tu disemberkation kad. Kes itu bergaduh laki bini. Pelik. Allah uji. Kadang-kadang Allah uji dengan syahwat. Kadang-kadang Allah uji dengan fala wala jidala fil hajj. Wala jidala fil hajj. Fala rafasa wala fusuqa. Wala jidala fil hajj. Jangan kamu buat benda fasid. Jangan kamu tengok benda maksiat. Sampai sana tuan-tuan, ya Allah, orang perempuan daripada Syria, Iran, Lebanon, Palestin, Allah 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 Allah. Eleh. Tengok bini kita, tengok para, tuan-tuan, macam je ni India musruna tuan-tuan. Ulak naik gitu tuan, pak mampus tukang seruna tadi. Tuan-tuan, mata kena jaga, nafsu kena jaga. Fala rafasa, nafsumu kena jaga. Wala fusuqa, mata kena jaga. Wala jidala fil haji, lisan lidah pun kena jaga. Jangan bertengkar kata. Allahu Akbar tuan-tuan. Barulah mantap haji. Itu ilmu. Ilmu. Mulut tuan-tuan, mata. Tengok pramugari pula. Ya pakcik, pakcik nak makan apa? Nasi biryani, kari ikan ataupun nasi tomato, kari daging. Dia pakcik-pakcik, ya. Tengok pramugari tu dah terpesona dah. La ilaha illallah, mangkuk menyaji. Tuan-tuan, iya, Tuhan uji. Orang pergi uji haji ni, maka Nabi kata pada as-safaru qita'atum minal azab. Perjalanan bermusafiran itu sebahagian daripada azab. Memang kan penat dan sebagainya, nak marah tak sabar. Lidah, mata tengok pramugari, mata tengok hajah. Lawa pula hajah yang bawa aku ni. Habis saya cakap dengan nama Allah, saya yang bawa orang yang paling takut. Cakaplah rumah Allah ni, very very corrupt. Sometime rosak mata kita ni, rosak haji kerana mata. Saya pergi mungkin rumah saya tak pergi, tak ada lah rafasa. Masa saya buat bini saya, oi tuan-tuan, dia duduk sampai habis, sampai Jeddah dia duduk asing aku. Kata bos syarikat, Ustaz, ajak rumah duduk sekali. Tak apa, biar duduk seorang-seorang. Dan dia waktu tu datang period pula. Period apa nama? Period. Datang period. Puak-puak lelaki kan tahu apa. Datang period. Besok nak pergi hari ni mai. Besok nak pergi hari ni mai. Allah, dia datang period, tahu je lah perempuan kan Tuhan bagi kat dia cubaan. Saya kata semayang, ambil kata kita doa lah banyak-banyak tu. Dia kata kalau yang mangkit kan nanti betul rabung pula tu, yang duduk sampai happy. Dia kata tak apalah abang bawa pampers. Abang ni buat lah tak baik tu buat kat yang macam ni tau. Cakap tu pun dah orang dah, bulu dada kat ketiak dah. Lembut pula bila aku cakap petang malam ni. Dah mula dah. Biar dia duduk asin tak apa. Tapi ada jemaah mengamuk marah kami. Marah kita. Duduk biri. Ni laki saya duduk tang mana tau. Mana Kak Tun duduk dulu, kapal terbang dah naik elok, nanti kita cari Bamat. Tak mau, takut Bamat tinggal kat airport apa. Dia rekod cipta sampai kita nak biar tu. Kadang-kadang betul juga tu. Orang tua tu kencing dalam tandas, tak nak lagi. Ada berlaku.
Jenis kaki kencing tuan, kencing. Malah orang telur dalam putih. Nak kencing kerja ni. Nak marah tak boleh. Marah ke orang asli, lepas ni hantu hang kena macam ni pula. Oh, jangan mulut. Wala jidal. Mulut jangan kurang hajar. Straight to forward. Jangan cakap banyak tuan-tuan. Saya lelah dekat Mekah, dekat Madinah. Kawan yang bawa saya, okey dah mam, dia panggil saya imam. Okey dah mam, alhamdulillah. Tak apa, kalau gas habis, gas dapur banyak lagi. Saya sikit pun tak kecil hati, tapi Tuhan bagi dia kena sakit 10 hari kat Mekah, tak boleh buat umrah. Dia nak muntah, dia keluar taik sekali. Dia nak keluar taik, dia macam-macam ta'un. Saya pergi kat Mekah, dekat Mekah waktu tu umrah tahun 1990-an. Orang pun tak ramai waktu tu. Ya Allah, kalaulah kamu letakkan dia sindir aku kat Madinah tu, mungkin kau ambil kira. Tolonglah tutup akaun tersebut. Aku tidak harap dia, ya Allah. Aku tak kecil hati pun. Aku anggap dia gurau dengan aku. Kalau kau berikan kafarah kerana dia ni seolah menghina aku, tak apa ya Allah, aku redha ya Allah. Balik-balik esok lusa, alhamdulillah dia sembuh. Dia boleh buat umrah. Baru 2 kali buat umrah, kami balik sekali. Tuan-tuan, mulut jaga, jangan kata kat orang. Jangan kata kat orang tuan-tuan. Wala jidala. Mulut kena jaga ibu-ibu. Dah. Laki saya tak ada, duduk mana? Duduk makcik, duduk makcik. Dah laki saya tu mai, saya nak tengok dulu. Nurse pula dah. Apa nama ni, pramugari pula ambil surat. Nama suami makcik apa? Ahmad bin Hamidun. Tak apa, nanti saya iklankan kat depan. Nanti harap pakcik mak dengar, dia akan turun, dia akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pakcik Ahmad bin Hamidun. Sila datang ke kaunter sekarang juga kerana isteri Pakcik Mat nak berjumpa dengan Pakcik Mat. Rindu serindu-rindunya. Orang tu baru sedar bini dia tak ada. Apa ni? Ni panggil orang lelaki. Sebab apa dia duduk dengan bini orang lain? Sebab kat open seat. Open seat ni, dia ni lelaki dia ni beriman dengan ustaz dia bercakap. Duduk dulu, lepas tu baru cari bini. Yang bini tak dengar cakap, ataupun bini dengar cakap, lelaki dengar cakap. Ni berlaku tuan-tuan. Dia cari bini, tengok bini duduk dengan lelaki lain. Wah, datang kecemburuan. Pasal apa hang duduk dengan lelaki ni? Apa hang tak ada lelaki kak? Orang tak sabar makcik. Belum pergi haji tuan-tuan, dah bergaduh lelaki bini. Wala jidala fil hajj. Jangan bertengkaran dalam menunaikan hajimu itu. Atas kapal terbang dah bertengkar. Delta Pagalan. Subhanallah. Tuan bayangkan saya bunda lagi. Saya baru 40-an. Yang pi tu umur 70 dah perangkat bapak dah. Tuan bayangkan kita anak. Rasa hati ni sakit sangat. Tapi moga-moga Allah maafkan. Sebab yang penting mulut jangan keluar. Ada orang dekat Janan Riah, maktab utama tabung haji, ya, marah-marah, maki hamun staf. Saya ni askar tau, saya ni militeri, I orang tak tahan tuan-tuan. Sekali dia jatuh dekat lift. Bukan lift dia jatuh mampus terus orang tu. Dia jatuh dekat lift, dia kena Parkinson, dia kena stroke. Sampai balik tuan, dia kena pakai wheelchair. Mulut kena jaga lebih. Orang yang mulut tak jaga, termasuk yang bercakap fala'iyadzubillah min dzalik, balik pun tak dapat mabrur tuan-tuan. Haji tak mantap. Mantap sini ialah dapat mabrur haji. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok ini sebagai contoh, ya. Wala jidala fil hajj. Apa yang Allah hendak dalam kemantapan haji. Perkara yang kedua selain daripada ilmu ialah wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah.
apa-apa yang kamu buat baik, kata Allah, ya'lamullah. Perkara yang kedua, tuan-tuan puan sekalian, kalau nak mantap haji, kalau nak dapat kemabruran haji, maka Allah kata, buatlah benda-benda yang baik. Yang mana kamu buat baik, rahsiakan kepada orang lain. Ya'lamullah, Allah tahu, jangan risau. Ramai orang bersedekah kat Mekah, sampai asrama, hostel dan hotel, duk cerita ke orang dia sedekah ke orang sekian. Tak payah tuan-tuan, batal kita punya pahala. Mulut kena jaga tuan-tuan, mulut kena jaga. Buat baik pun jangan cerita dekat orang. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa-apa yang kamu buat baik itu Allah tahu. Allah tahu tuan-tuan. You don't worry lah bro sis, Allah tahu. Allahu alimun bidzati sudur. You terniat terdetik sikit pun Tuhan dah tahu. Alimun bidzati sudur, khabirum bima ta'malun. Maha mendalam pengetahuan Allah. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita lihat bagaimana kedudukan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagaimanakah yang disebut oleh Allah ini? Kamu kena ingat apa kebaikan yang kita kena buat sebelum pergi buat baik dengan orang. Sebelum pergi kena ingat buat baik dengan orang. Jangan tuan-tuan jadikan Mekah pergi umrah ini macam melancong. Ramai orang kata, daripada kita melancong baik kita melancong ke Mekah. Jangan tuan-tuan, pergi Mekah ini hanya untuk ibadat saja. Pergi Mekah ni untuk ibadat saja. Jangan niat sampai Mekah beli jubah 4 helai, beli apa benda ni, cincin 2 ketui, beli barang kemas sikit. Tak payah niat langsung. Jadikan benda itu kalau boleh dikesampingkan. Benda tu anggap kecil saja tuan-tuan sekalian. Ini kena ingat. Sebab wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Buat apa mana? Buat apa baik tuan? Orang pergi sana tuan-tuan, semua nak buat baik. Ada orang nak buat jahat. Jemaah Malaysia ada ke niat sana nak merompak mencuri? Tak. Walaupun di sana ada pencuri, ada perompak dan sebagainya. Semua orang nak buat baik. Semua orang Tuhan lantik kita ni tuan-tuan. Kita pergi haji ni, Allah nak bagi mantap kat kita. Allah kata apa? Awal-awal Nabi kata, orang yang pergi haji ni ibarat besi, ibarat api yang membakar besi, nak buang karat besi pada besi. Dan hadis sahih sebut, seolah-olah nak memadam api ini membakar besi, nak membuang yakni kekaratan pada besi. Nak cerita pada kita tuan-tuan sekalian, sampai sana Allah berikan pengampunan percuma kepada kita. Niat pergi haji, dia buat haji, Allah berikan pengampunan kepada kita. Maka muslimin muslimat sekalian, dalam bab ini buatlah benda baik. Apa kebaikan kita kena buat sebelum kita ni, kita kena buat baik. Dalam kapal terbang dekat airport, terminal airport sampai Jeddah, kemudian tuan-tuan, apa sahaja tuan-tuan baik di sini ialah yang pertamanya ada bertolak ansur di antara satu sama lain. Tuan-tuan pergi sana tuan-tuan, tuan-tuan tak ada benda nak buang masa. Tuan-tuan tak terbayang lepas nak pergi mana, tak payah. Tuan-tuan hanya tahu nak pergi Masjidil Haram. Azan saja tuan-tuan, hati kita dah seronok nak pergi masjid. Allahu Akbar. Azan ya tuan-tuan, hati nak semayang berjemaah. Dekat Malaysia payah nak berjemaah, walaupun bini namanya jamaah tuan-tuan, puan jamaah bin jamingan, puan jamaah binti jamingan. Tapi sampai sana tuan-tuan, dia minat nak pergi buat benda-benda jemaah. Dengar azan Masjid Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar tuan-tuan, ya Allah, bulu-bulu dada ni semua di atas bau. Bulu rumah tuan tengok, bulu rumah saya dia naik tuan-tuan. Sebab apa? Semangat tengok. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah
tuan-tuan yang duduk bilik mandi cepat-cepat ambil tolong, keluar tuan-tuan, boh jubah, tolong tak tinggal duduk dalam lagi, berjalan begini tuan-tuan, macam ayam katik, badan besar, pungkok labuh sampai ke tanah tuan-tuan. Tiba-tiba kain tolong jatuh, geleput jatuh tuan. Tengok-tengok tolong lupa apa buat serban, ikat belah kepala, punya semangat tuan-tuan. Kenapa dia? Ni la ilaha illallah. Bila hati Tuhan berikan ketenangan. Dekat Mekah, dekat Saudi, masjid haram, masjid haram, masjid haram. Balik Malaysia, haram masjid, haram masjid. Langsung tak pergi masjid. Berapa ramai jemaah haji dekat Bukit Beratam, Bukit Beratam tak dah, dekat Sungai Sirih, Sungai Pasiak ni, dekat Sungai Indah dan sebagainya, pi haji belunggu. Tapi bila Pak Bilal bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, haram tak mai. Yang ada pun JKK langsung tak nampak. Tuan-tuan, jin berkerah ni tuan-tuan, JKK Nazir, kadang Nazir tak datang, yang datang mungkin siap masjid, dia sibuk tuan-tuan. Adalah 6 orang imam lah, Allah pakai mic pun tak jelas. Tadi saya dengar imam tadi baca, oh dia punya mengucap sampai ke bilik ayat ni mah alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita pun Allah hamayah mata steam macam cucuk dadah. Tuan-tuan, sana alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu iya tempat aku lah tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tuan-tuan sekalian, iya, sampai-sampai sana ustaz pun teriak. Sebab Tuhan berikan kita di ketenangan. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Tuhan berikan kita ketenangan. Seronok tuan-tuan sampai sana. Ni bukan nak cerita hati, cerita macam tak takut-takut orang. Ni Tuhan bagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Sampai-sampai sana tengok kelibat Kaabah aja. Lah bangunan banyak besar-besar. Dulu boleh lagi mengentak tinggi-tinggi. Tengok pun labbaik Allahumma, nak sampai je. Okey tuan-tuan, tengok di sebelah kanan nampak tak jam? Bukan nampak Mekah, nampak jam. Nampak tak jam? Ayo ni jam, jam. Oh jam. Orang pun tengok jam, tengok Kaabah. Kaabah dah tak nampak. Tiba-tiba nampak tuan-tuan, ibu-ibu mesti menangis. Maka mutawif saya berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ramai jemaah dalam bas pakat menangis. Tuan-tuan, seronok. Ini bukan cinta Abu Dhabi, ya. Tuan-tuan, ini bukan cinta Abu Dhabi yang memakai serban merah, bukan. Tuan-tuan, ini bukan apa nama ni, Air Salina, bukan. Bukan. Dia menangis ni kenapa dia? Seronok tengok Kaabah, ibu-ibu. Tuhan ni punya sayang kita tuan-tuan, sampai-sampai Tuhan ampunkan dosa. Tuhan mudahkan hati kita ni menangis. Kelang tapisan air mata mudah Allah hancurkan. Tengok sebab tuan-tuan. Lebih kadang-kadang kalau baik. Dia silap juga tuan-tuan. Kurang hajabnya orang. Tuan-tuan, menangis siapa pun tak suruh.
Siapa pun tak suruh. Imam tu buat sampai-sampai Allahumma antas salam. Haji payah buat. Tapi kalau umrah senang. Umrah orang tak beramai. Haji ni payah tuan. Haji roh. Apa roh aku tak mati lagi. Bahasa tak reti. Macam dia marah. Haji haram jadah. Natang haram jadah sungguh. Dia kata aku haram jadah. Pemandu teksi tu ajak pergi haram ke Jeddah. Bukan haram jadah. Jadi bunyinya ya haji haram jadah. Ya Allah. Haram jadah. Ya Allah. Lu lempang teksi tu. Mau buat baik ke boboh mau mapuh tu. Tuan-tuan, kena fahamkan teksi minta maaf haram jadah ni kami pengkhianat. Oh ya ke? Tuan-tuan, orang tua nanya orang tua tuan-tuan. Saya tak teriak. Dia maaf balik report polis nanya orang tua tu jenis kita naik court sekali. Kisah tampak balik tu. Dalam Islam cuma kita ni tuan di Malaysia ni tak ada benda tu. Dalam Islam kisah ni penting. Kalau tuan-tuan tampak anak saya luka, maka saya boleh tampak anak tuan-tuan balik. Itu dalam Islam. Adil. Kecuali tuan-tuan mengintai rumah saya secucuk dengan jarum, tu tak kena. Ni berlaku dekat sahabat Nabi ni. Dia pergi Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum. Tak ada orang. Assalamualaikum. Suka tengok sahabat ni geram. Bila dia tak jawab balik. Mai pula 3 hari. Dia ni suka kalau orang tak jawab, dia suka tengok kok lubang apa? Lubang kunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pergi ambil jarum, dia cucuk mata. Ya Rasulullah. Dia cucuk mata. Kisah ya Rasulullah. Wahai fulan, kenapa? Apa tidak ya Rasulullah? Dia ni bagi salam datang ke rumah aku, tetapi dia suka mengintai aku, tak tahan aku. Maka Nabi kata tidak ada kisah orang yang mata kena cucuk akibat mengintai orang dalam rumah. Oh, nanya kawan tu buta sebelah. Insurans tak ada begitu. Tuan-tuan, nanya tuan-tuan. Sahabat Nabi melawak. Pam. Tertumbuk, patah gigi geraham. Nabi kata, kalau kamu tak masalah, kamu tumbuk balik dia punya gigi dia bagi patah. Jenuh tumbuk tuan-tuan. Dan Allah aku maafkanlah, tak apa. Tak apa, saya masalah. Ni bukan hukuman zina. Hudud lain. Hudud tak boleh maaf. Kalau berzina, saya maafkan. Dia rogoh anak saya, tak apa. Okey. Mana boleh? Tampak mampir orang tua tu. Kisah tuan. Kalau langgak mati anak kita, lori langgak mati, dia tak boleh bayar, kerajaan kena bayar kat kita. Tu undang-undang Islam ni hebat. Kau faham tak? Kau tak faham? Macam marah je. Masuk bab ini orang semua lain macam muka dah. Tuan-tuan, kata lemak rempit tu langgak budak. Anak kita ni tuan-tuan balik daripada kerja kilang, lepas PM tunggu result, kerja kilang, lintas jalan naik bas kilang biru tu, itu mak rempit mengorang gelebuk, jatuh mati. Nak darah kita baru 18 tahun terang tantang nikah, tak lagi tunang pun haram, mati. Mahkamah dakwa dia awak kena bayar 100 ekor unta. Dia tak boleh bayar, maka pihak Baitul Mal kena bayar duit dekat kita. Siapa dapat? Kerajaan dapat ke rakyat dapat? Rakyat dapat. Itu untungnya Islam dengan hukum dia. Hari ini siapa dapat? Kerajaan dapat. Bukan marah ke kerajaan, kan rugi kita. Dah lah anak kita mati, dia dapat banyak cekadak tuan. Siapa tak ada modal, hantar anak pergi tengah jalan, biar mati 4 orang 400 ribu. Bukan kita masuk Islam tu persedidik juga. You sengaja buat sampai macam tuan-tuan sekalian. Nak ceritanya adalah dalam Islam ni tuan, dalam bab ini juga tuan-tuan. Mula-mula sampai semua pakak teriak, semua pakak seronok, semua keberia. Tapi syaitan waktu itu pun mulalah memperdagangkan tubuh syaitan. Semangatnya datang pada minggu yang pertama dan kedua saja. Lepas-lepas buat haji tuan-tuan, jemaah-jemaah haji dah berbeza perangai. Kita pergi ke masjid yang banyak orang luar, orang Malaysia dah kurang dah pergi ke masjid, sibuk dengan shopping. Dah tak semayang, dah semayang kat hotel tak apalah, walaupun dikatakan dalam kawasan haram dapat 100 ribu, tapi nak dapat masuk dalam tengok rumah Allah, Kaabah. Tuan-tuan, ulama mendefinisikan
bahawasanya tengok Kaabah dapat pahala besar, tuan-tuan. Tengok Kaabah dapat pahala besar. Tengok Kaabah, blok dapat pahala. Tengok Kaabah, ya Allah, aku ni banyak dosa, aku boleh main juga ke lega. Ya Allah, kalau boleh hang kira perhabis dosa aku terus, aku pun kira duk berazam. Doa tak apa, jangan kuat-kuat. Arak sebelah tu selok serban. Tengok apa ni sembang sangat. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku semayang haram dulu ni, aku nak tutup aurat pun payah. Ya Allah, sibuk duk berniaga. Dulu aku ni model pergawati, dia cari duit no. Tapi ampun dosa aku. Ya Allah, ya Allah, ampun ya. Ya Allah, maaf ya. Jangan tak maaf kat aku. Tak kesian kat aku ni, kesian kat aku. Tengok, boleh bermunajat sebab Allah suka hambanya bersembang dengan dia. Saya ulang balik, ladies and gentlemen, Allah amat suka kalau kita berbuah dengan Allah. Walaupun Allah tak balas balik, tapi Allah Sami'un Alim. Jangan dalam bahasa Arab tu duk ramai apa nak tawah tu, bawa lah buku tabung haji bagi sampai 3 ketui, hak gantung lagi, hak bawa lagi, nu pakai iPhone, iPod, iPad nu. Pusingan pertama siap. Arabi apa datang kata. Ya, saya tengok doa baca haram tak kena. Bila tegak dia, saya bukan ustaz dia. Dia kata saya baca, ustaz tu baca macam ni. Lah, buat main buku sini, tunjuk kat dia, tak percaya juga, tak asuk sungguh dengan cikgu dia. Aku pun ustaz juga, tapi aku tak berkata aku ni ustaz, aku tak jemaah. Dia kata, Tata haji yang silap. Dia kata aku silap pula. Dia baca apa? Rabbana, ikut tahu orang Pakistan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wakin kita apa siapa hasanatan mai kok mana? Betul, hasanatan dah lah. Yang mutawih tu pun kurang ajar. Rabbana jemaah ni orang kita tapi sesat, asalkan bunyi ikut je dah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina. Ada 2 tambah 1 huruf pula. Tegak. Dia kata kadang-kadang kita ni rasa kita betul. Tengok susah tuan-tuan. Dia ni tak kenal tuan-tuan. Kes saya bukan apa yang saya geram. Dia bukan tak kenal aku, dia kenal tapi mata dia kabung waktu itu. Sebab orang jenis ego ni dia tak terima nasihat. Ibu tolong, orang bagi nasihat dekat sana jangan marah. Terima kasih. Apa yang dia tegak, refer balik ke guru kita. Ustaz, tadi ada seorang tu tegak, betul ke ustaz bla bla? Betul gitu. Jangan lawan dia. Takut waktu itu yang menegur bukan manusia tapi malaikat. Banyak orang kena tertipu. Minta sedekah, ada orang tu mereka tengok pelik. Dia kata ramai sangat minta sedekah Kalau sini buat duit 2,000 tak cukup. Bulu kening ni bersanggui tu. Kalau macam ni buat 2,000 tak cukup. Misai atas hidung. Payah lah. Mereka kata buat 2,000 cukup dah. Ni minta sedekah sekarang 5 hari. Kalau duduk 40 hari tak penggerak kita. Balik-balik hotel, duit dia hilang 1,500 riyal. Ni jemaah saya. Mim waumu lam wau talut, mim waumu lam wau talut. Apa dia? Mulut kena jaga. Walau kita di mana-mana, jaga mulut kita. Apa ulama kata? Hifzul lisan selamatul insan. Hifzul lisan. Kalau adik-adik yang muda-muda mudah hafal. Hifzul lisan selamatul insan.
jaga lisan, selamatlah insan. Allahu Akbar. Jagalah lisan, selamatlah insan. Ikut kata binasa, ikut hati mati. Maknanya apa dia? Ikut kata binasa, terajak perahu boleh berundur, terajak kata dapat dosa. Allah Allah. Sebab itu tuan-tuan, jangan buang masa buat tawaf pada mantak dapat dia. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Tawaf dah tak tahu apa nak baca, mutawaf dah hilang dah, kita seorang lambat nak baca apa, tak tahu, teringat Ustaz Selin, ingat aku di waktu itu.